Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini kita akan teruskan dengan bab 9 matematik tambahan tingkatan 4, iaitu kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik yang kedua 9.2 petua kosinus. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi pertama sekali kita perlu perhatikan dahulu apa itu petua kosinus dan macam mana kita gunakannya. Jadi pertama sekali kita mesti kena tahu macam mana kita labelkan segitiga tu, dan segitiga yang terlibat tu adalah segitiga yang bukan bersudut tegak. Sama seperti apa yang kita perhatikan dalam petua sinus, iaitu kita punya bucu atau sudut tu akan dilabelkan dengan huruf besar. Lepas tu sisi yang bertentangannya akan dilabelkan dengan huruf kecilnya. Jadi kita perlu tahu huruf kecil tu mewakili panjang sisi, manakala huruf besar tu adalah mewakili bucu atau sudut tu. Jadi anda mesti kena ingatlah perkara ini. Jadi perhatikan petua kosinus ni, apabila kita nak tentukan suatu panjang sisi tu, contohnya panjang sisi A, kita perhatikan apakah maklumat yang kita perlu masukkan ke dalam rumus tu. Jadi di sini kita ada B kuasa 2 tambah C kuasa 2, maksudnya adalah kita mesti perlukan panjang sisi yang lain tu, iaitu B dengan C. Dan selain tu kita juga ada tolak dengan 2BC cos A. Maksudnya kita juga perlukan nilai sudut yang bertentangan dengan sisi itu. Jadi kita perlukan 3 maklumat tu untuk kita carikan nilai A itu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dalam rumus ni, kita ada 4 pemboleh ubah, iaitu A, B, C, iaitu yang semua panjang sisi itu, dengan lagi satu sudut tu. Jadi kita ada 4 pemboleh ubah tu lah. Dan kalau kita perhatikan soalan tu, kita memang akan diminta untuk menentukan salah satu lah. Maksudnya adalah daripada 4 tu, kita mesti akan diminta untuk tentukan satu sahaja. Sebab kalau kita ada 2 yang tak tahu tu, maksudnya kita mesti kena tentukan yang ketiga tu, baru kita dapat tentukan yang keempat. Jadi perhatikan di sini ada 2 jenis soalan yang utama, iaitu kita akan diminta untuk menentukan panjang sisi atau untuk menentukan nilai sudut. Contohnya kita perhatikan di sini mencari panjang sisi AB tu, iaitu sisi ini. Jadi kita perhatikan maklumat yang dibekalkan tu memang adalah 2 sisi yang lain, lepas tu sudut yang bertentangan dengannya. Dan satu lagi jenis soalan tu adalah untuk menentukan nilai sudut. Jadi apabila kita diminta untuk menentukan nilai sudut tu, semestinya kita akan dibekalkan ketiga-tiga sisi tu. Sebab dia sengaja tinggalkan satu nilai yang tidak ada tu, iaitu sudut lah. Jadi macam tu. Jadi di sini kita boleh tentukan mana-mana satu sudut lah terpulang kepada arahan soalan tu. Jadi inilah 2 jenis soalan yang utama untuk petua kosinus ni. Jadi seterusnya saya akan bincangkan beberapa soalan lah yang saya ambil daripada buku teks ni sebagai contoh macam mana kita gunakan petua kosinus ni. Jadi mari kita lihat satu persatu. Perhatikan contoh yang pertama. Dalam segi 3 ABC, AC sama dengan 21, BC sama dengan 15 dan sudut C sama dengan 35. Cari panjang AB. Jadi kalau kita setakat lihat arahan soalan tu, mungkin ada yang tidak dapat bayangkan. Jadi kita sebenarnya boleh lakarkan gambar raja tu lah, supaya kita lebih mudah untuk membuat pengiraan atau memahami soalan tu. Jadi kita labelkan dulu dengan ABC. Jadi ABC. Jadi kita labelkan maklumat yang ada, iaitu 21 tu adalah AC. Lepas tu BC tu adalah 15. Dan kita diberi sudut C, iaitu 35 darjah. Dan di sini kita diminta untuk tentukan AB. Jadi sebenarnya soalan ni kita hanya perlu gunakan petua kosinus tu untuk mencarikan panjang AB lah. Jadi kita hanya setakat letakkan AB kuasa 2. Lepas tu kita mesti kuasa 2 kan kedua-dua sisi itu, iaitu 21 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Lepas tu kita kena tolak dengan 2. Dan kita kena darabkan dengan 2 sisi yang sebelum tu, iaitu 21 dengan 15. Lepas tu kita mesti gunakan cos untuk sudut yang bertentangan dengannya, iaitu 35 darjah. Lepas tu kita hanya tekan kalkulator sahaja. Jadi di sini kita tekankan 21 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2 tolak dengan 2 darab 21 darab dengan 15 darab dengan cos 35 darjah. Dan tekan sama dengan, kita dapat jawapan tu iaitu 149.93. Dan ingat di sini nilai yang kita dapat tu adalah kuasa 2. Jadi kita mesti kena punca kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 nilai ini. Dan kita lihat apakah jawapannya. Jadi punca kuasa 2, jawapan kita tu
tekan sama dengan. Jadi kita dapat ni adalah 12.24 cm. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Jadi mari kita lihat contoh yang seterusnya. Raja di sebelah menunjukkan segitiga JKL dengan JK sama dengan 30, KL sama dengan 25 dan JL sama dengan 35. Cari nilai sudut KJL. Jadi pertama sekali kita perlu tahu di mana KJL tu, iaitu di sini. Jadi inilah sisi yang bertentangan dengannya. Jadi kita mesti susunkan 25 tu di depan sekali lah. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan soalan ni, dia akan berkaukan kita ke tiga-tiga sisi itu dan kita diminta untuk tentukan sudut. Jadi sama seperti tadi apa yang saya bincangkan tadi lah. Dalam petua kosinus ni kita ada 4 pemboleh ubah dan maka soalan tu akan sengaja bagi 3 dan tinggalkan 1 untuk kita carikan. Jadi apa yang kita perlu buat tu, kita hanya perlu masukkan ke semua maklumat tu ke dalam petua kosinus dan selepas tu kita pindah-pindahkan sahaja sehingga kita tinggalkan sudut tu sahaja. Jadi mari kita masukkan ke dalam rumus tu. Jadi disebabkan 25 tu adalah bertentangan dengannya, maka 25 tu mesti diletakkan di depan dan ada kuasa 2. Dan dua sisi yang lain tu kita hanya letakkan di tepi ni lah, iaitu 30 kuasa 2 tambah dengan 35 kuasa 2. Lepas tu kita tolakkan dengan 2 darab 30 darab dengan 35. Lepas tu cos untuk sudut tu iaitu KJL. Selepas tu kita hanya perlu pindah-pindahkan sahajalah. Maksudnya yang depan ni kita perlu pindahkan ke semua ni. Jadi saya gunakan warna lain tu untuk tunjukkan. Saya perlu pindahkan ke semua ini ke sebelah. Supaya saya hasilkan satu nilai lah. Jadi di sini apa yang kita perlu pindahkan, yang depan ni adalah yang tambah tolak. Jadi tambah tu pindah ke sebelah jadi tolak lah. Jadi akan jadi macam tu. Tolak dengan 30 kuasa 2. Tolak dengan 35 kuasa 2. Lepas tu yang depan cos tu adalah darab. Darab pindah ke sebelah tu akan jadi bahagi. Jadi bahagi dengan negatif 2. Lepas tu 30 dan 35. Jadi saya pilih untuk susun semula macam ni supaya saya tekan sekaligus dalam kalkulator sahajalah. Kalau anda nak kirakan satu persatu pun boleh, tak ada masalah. Jadi tekan kalkulator. Lepas tu kita akan hanya tekan satu persatu je lah. 25 kuasa 2. Tolak dengan 30 kuasa 2. Tolak lagi dengan 35 kuasa 2. Turun ke bawah. Negatif 2 kurungan 30 kurungan 35. Maksudnya darab lah. Jadi saya akan dapat 0.7142. Jadi kalau saya gunakan tu 43 lah. Jadi 0.7143 sama dengan cos sudut KJL ni. Jadi saya perlu pindahkan cos saya ke sebelah. Jadi apabila saya pindahkan cos tu ke sebelah tu, dia akan jadi cos kuasa negatif lah. Saya hanya sekadar perlu tekan dalam kalkulator tu. Jadi saya akan tekan shift cos. Lepas tu tekan 0.7143 dan saya akan dapat nilai tu adalah sama dengan 44.41. Jadi macam tu aja. 44.41 darjah. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni, iaitu kita diminta untuk tentukan nilai sudut apabila kita diberi nilai panjang sisi untuk ketiga-tiganya. Jadi perhatikan soalan tu memang macam tu. Dia akan berkaukan daripada 4 pemboleh ubah tu. Dia akan berkaukan 3 dan minta anda carikan yang keempat tu. Jadi sebenarnya soalan tu agak senang aja lah. Sama ada kita diminta untuk tentukan panjang sisi atau kita diminta untuk tentukan nilai sudut tu. Jadi mari kita perhatikan satu lagi contoh yang lebih rumit sikit. Jadi kita perhatikan soalan ni. Okay, dalam wajah di sebelah QST dan PSR ialah garis lurus. Cari panjang QR. Jadi kita mesti kena tahu di mana QR dahulu. QR tu adalah di sini. Jadi kalau kita diminta untuk cari panjang QR tu, kita perhatikan adakah dua sisi yang lain tu ada diberi atau tidak. Lepas tu kita juga perlukan satu lagi nilai sudut tu. Jadi kalau kita perhatikan soalan di sini, adakah kita punya sisi tu diberi? Kita perhatikan. Sisi yang kita perlu gunakan di sini ada banyak segitiga lah. Kita perhatikan. Kalau saya nak gunakan segitiga ini, kita perhatikan kita memang sudah ada ini dengan ini. Tapi masalahnya saya tidak ada sudut ini.
Jadi macam mana saya gunakan carikan sudut ni? Saya akan gunakan apa yang saya belajar daripada tingkatan 1, iaitu sudut pertentangan. Maksudnya saya hanya perlu tentukan sudut ini, maka saya dapat tentukan sudut ni, supaya saya dapat tentukan sisi untuk QR tu. Sebab untuk carikan QR tu, saya mesti perlukan sudut ini. Dan sudut ini adalah sama dengan sudut sebelah ni. Maka saya akan gunakan segitiga ini dahulu untuk tentukan sudut tu. Selepas tu baru saya tentukan QR. Jadi ada 2 langkah di situlah. Langkah pertama tu tentukan nilai sudut tu. Lepas tu baru kita tentukan kita punya panjang sisi QR. Jadi untuk tentukan kita punya sudut ini, kita perlu gunakan maklumat yang dipapar di sini, iaitu ni 6, ini 6. Jadi kita hanya sekadar masukkan ke dalam rumus tu lah, iaitu untuk bahagian ni kita akan tinggalkan satu sudut yang tidak ada, maka kita kena carikan nilai sudut tu dahulu. Jadi sudut yang kita nak cari itu adalah sudut TSP. Jadi kita perlu tahu sisi yang bertentangan dengan kita punya sudut TSP itu adalah 9. Jadi kita kena letakkan 9 tu ke depan. Lepas tu yang lain tu 6 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak dengan 2 darab 6 darab 6. Lepas tu cos sudut TSP. Macam tu. Jadi di sini kita hanya perlu buat pindaan, iaitu kita pindahkan yang depan ni ke sebelah. Jadi tambah tu jadi tolak. Saya akan tekan kalkulator sekaligus nantilah. Kalau you nak kirakan dahulu baru pindah pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi di sini saya hanya setakat perlu tekan kalkulator. Jadi tekan dulu pecahan. Tolak 6 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Lepas tu bahagikan dengan negatif 2 darab 6 darab 6. Jadi saya akan dapat ni adalah negatif 0.125. Jadi sama dengan cos TSP. Jadi di sini kita akan carikan dahulu shift cosnya dahulu. Jadi saya akan tekan shift cos negatif 0.125. Jadi di sini memang dia sudah keluar lah, iaitu kita ambil sudut tu adalah 97. Jadi di sini ini adalah nilai sudut tu. Selepas tu baru kita tentukan kita punya sisi QR tu. Jadi untuk perhatikan di sini kita memang perlukan sudut tu baru kita dapat tentukan kita punya QR lah. Jadi sekarang kita punya QR kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2 tolak dengan 2 darab 10 darab 4 dengan kita punya cos sudut tadi, iaitu 97.18 darjah. Jadi sekarang kita hanya setakat tekan kalkulator je lah. 10 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2 tolak dengan 2 darab 10 darab 4 cos 97.18. Jadi kita akan dapat ni adalah 125. Jadi ada belakang ni 9989 tu, maksudnya kita boleh pindahkan lah menjadi 126. Sekarang kita hanya perlu punca kuasa 2 kan 126. Jadi saya akan dapat ni adalah 11.22 cm. Jadi perhatikan soalan ni kita mesti kena ingat dalam satu petua tu kita mesti kena memenuhi kehendaknya, iaitu kita mesti perlukan carikan semua maklumat tu, tinggal satu baru kita dapat carikan. Kalau kita ada 2 tu, maksudnya kita mesti kena carikan salah satu dahulu, lengkapkannya baru kita dapat carikan yang seterusnya. Jadi untuk case ini, untuk QR ini, kalau kita tidak ada nilai sudut tu, kita tidak dapat carikan dengan petua cosinus ni, sebab kita memang akan perlukan 3 maklumat tu baru kita dapat carikan maklumat yang keempat lah. Jadi maksudnya kita mesti perlukan kita punya sudut ini baru kita dapat carikan QR. Jadi itulah kenapa kita perlu carikan sudut ni daripada sebelah menggunakan sudut pertentangan. Jadi kita perlu carikan nilai sudut tu baru kita dapat carikan nilai sisi itu. Jadi ingatlah di sini untuk petua cosinus ni dalamnya ada 4 pun boleh ubah. Jadi sengaja dia akan tinggalkan satu untuk kita carikan lah. Jadi ada 2 kemungkinan sahaja, iaitu sama ada kita diminta untuk menentukan panjang sisi atau untuk menentukan kita punya nilai sudut tu.
Jadi ingat, kalau untuk carikan nilai sudut tu semestinya anda perlu pindahkan cos tu ke sebelah lah. Jadi semasa you tekan kalkulator tu hanya perlu tekan shift cos tu untuk menjadikan cos kuasa negatif 1 tu. Jadi begitu saja perkongsian kali ini tentang 9.2 petua cosinus ni, iaitu kita sebenarnya hanya carikan dua perkara, iaitu untuk menentukan panjang sisi atau untuk menentukan nilai sudut. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua untuk lebih memahami petua cosinus ni. Kalau rasa video Cik Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cik Chong. Jadi begitu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.